wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Boleh dengar dengan jelas ya? InsyaAllah. Baik. Jadi kita terus mulakan pelajaran kita. Kita nak sambung ya daripada semalam. Maknanya kita ni sekarang kita dah selesai. Kita dah pun kita balik semula pada kita punya homepage kita ni lah. Kita kan tujuan kita nak belajar tentang kita belajar bahasa Arab yang Quran, dalam bahasa Arab Quran. Jadi sebelum kita belajar semalam saya ingat saya dah cakap juga pasal tu. Jadi kita tahu bahawa dalam Quran tu semua adalah terdiri daripada huruf kan. Asalnya daripada huruf. Jadi kita ni dah pandai menyebut-nyebutkan huruf tu daripada huruf hijaiyah, makna alif sehinggalah ya. Kemudian gabungan-gabungan huruf tu membentuk kalimah. Ini membentuk kalimah. Ya. Daripada huruf kita dapat kalimah, dan kalimah itu pula kita belajar mengenal pecahan kalimah. Jadi setiap kalimah dalam Quran yang kita nampak bentuk gabungan huruf-huruf itu boleh dibahagikan kepada kalimah tu semua boleh dibahagikan kepada 3 kumpulan, iaitu harf, kata tugas dan kata sendi, dan isim, kata nama, dan juga fi'il, iaitu kata kerja. Jadi kita dah kenal sedikit sebanyak macam mana tanda-tanda bagaimana kita boleh mengenal harf. Jadi harf ni kalau ikutkan mushaf ni kita belajar bila warna hijau tu adalah harf. Jadi harf ada 2. Boleh satu kata tugas, maknanya bila kata tugas, adanya harf ni akan menyebabkan isim ataupun bila ada harf, kata tugas, ia akan menyebabkan isim ataupun fi'il yang datang selepas dia tu berubah baris akhir. Dia maksudnya tugas dia itulah berubah baris akhir. Ataupun boleh juga kita kata dia bertugas untuk menukar. Kadang-kadang menukar fungsi. Tapi maksudnya lebih kepada menukar baris akhir kalimah yang datang selepas dia. Dia sendiri tak berubah, dia macam tu je. Kemudian bila kita belajar tentang isim pula, kita tahu dia adalah kalimah ataupun perkataan yang tidak terikat dengan masa. Dia hanya menamakan, dia memberikan nama. Dan daripada satu kalimah isim ni, kita pun dah belajar tentang maklumat yang terdapat pada satu kalimah isim. Contohnya, maklumat dari segi bentuknya, sama ada dia kata nama am atau kata nama khas. Kemudian dari segi jantinanya, dia lelaki ataupun perempuan, dan juga kita boleh tahu melalui tanda-tanda yang kita dah pelajari tu sama ada bilangan dia tunggal ke, duaan ke, ataupun jamak ataupun banyak ya. Jadi kat situ bila kita belajar tentang isim tu. Kalau kita tak ingat, kita boleh rujuk, nota ada. Dan contoh-contoh latihan pun kita dah buat. Kemudian fi'il. Fi'il tu semalam lah, maknanya ke akhir bahagian yang terakhir tentang fi'il yang kita belajar dalam modul 1. Jadi fi'il ni adalah kata kerja dan dia terikat dengan masa. Sangat ada masa apa? Ada masa 3 masa lah. Masa lampau iaitu fi'il madhi, kemudian masa kini fi'il mudhari' dan juga masa depan. Masa depan ataupun kata perintah. 3 ni. So kita dah tengok melalui tanda-tandanya. Kita tahu kalau kita jumpa fi'il tu, kita dah buat latihannya dan kita pun dah melihat kepada tanda-tanda fi'il. Apa yang menyebabkan kita tahu ni fi'il madhi ke, fi'il mudhari' ke, ataupun fi'il amar. Semua tanda-tanda tu kita dah buat. Baik. Jadi semalam bila kita dah sampai sini kan, kita dah lihat kepada kosakata. Kosakata maknanya kosakata bahagian fi'il. Ini tak termasuk isim.
Jadi kosakata ni kita daripada sini kita bolehlah melihat, kita boleh buat latihan sama ada bersama guru ataupun bersama dengan orang yang kawan kita yang sama dalam kelas ni, kita boleh cubalah. Kita cuba letakkan tanda-tandanya bagi fi'il mudhari', kita boleh ubah. Maknanya kita boleh tengok macam mana perkataan ni. Kalau kita dah tahu dia, qala, okey. Maknanya kalau dia jadi fi'il mudhari' macam mana pula? Perkataan ni, kosakata ni disusun mengikut kekerapan. Berapa banyak kali dia ada dalam Quran. Jadi macam perkataan ni, ni paling banyak dalam Quran. Baik. Jadi, apabila kita dah tahu tadi, saya illustrate sikit dengan gambar rajah. Mungkin mula-mula kita belajar, kita tahu daripada huruf. Teacher, Ya. kosakata tu dah kira ayat ke? Kosakata tu perkataan lah. Kalau kita faham, nampak satu kalimah tu maknanya maksudnya kata, perkataan. Bukan, Kosakata. dia belum ayat dia belum jumlah dia adalah bukan Kita jumlah. nak belajar ni sekejap lagi masuk situ. Okay. Sekarang ni kita sebab apa? Okey, saya faham soalan tu. Sebab sebelum ni kita hanya belajar kalimah sahaja. Kita belajar kalimah. Pembahagian kalimah. Jadi kalimah ada harf, ada isim dan juga fi'il. Jadi kalau kalimah tu kosakata lah sebenarnya. Ini sama. Tapi yang ada tadi tu dalam fi'il tu kita keluarkan kosakata fi'il je. Jadi fi'il yang paling banyak tadi adalah perkataan tu qala. Perkataan yang paling banyak dalam Quran kita jumpa qala. Daripada kalimah, gabungan kalimah-kalimah ni contohnya katakan kita gabungkan fi'il. Kemudian ada selepas fi'il tu ada isim. Contohnya macam itulah. Ini gabungan macam ni membentuk jumlah. Ini yang dikatakan ayat. Satu perkataan je belum tentu dia jadi ayat. Jadi ayat ialah gabungan fi'il dan isim. Contohnya. Atau isim dan isim. Jadi hari ini kita akan melihat ayat. Macam tadi saya katakan, asal kita belajar, kita mula-mula kita belajar kenal huruf. Lepas huruf kita tahu ini kalimah. Lepas kalimah, gabungan kalimah tu kita akan belajar ayat lah. Ayat. Ayat dalam bahasa Arab disebut sebagai jumlah. Jadi kita akan belajar tentang jumlah pada hari ini. Baik. Macam mana ejaan jumlah Bahasa Arab. Arab, teacher? Jumlah. Mim. Jin, jim, mim, jumlah. Jumlah. Okey. Terima kasih. Jumlah. Jadi kalau kalimah, ejaan kalimah macam mana? Kalimah. Ejaan huruf. Harf sebenarnya. Huruf pun ada. Huruful hijail murakkabah. Huruful hijaiyah. Huruf hijab. Itu huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ni dalam Quran dia ada huruf hijaiyah aja. Dia tak ada huruf lain. Dia tak ada nombor. Ya. Sebenarnya huruf saja. Jadi daripada huruf membina kalimah kita belajar kenal kalimah. Kita tak belajar membina kalimah sebab kita tak payah nak bina-bina. Semuanya Allah dah buat dah. Maknanya itu kalimah dari kalam Allah, kita tak payah buat tu. Pada kalimah menjadi jumlah, menjadi ayat. Okey, sekarang ni kita nak belajar mengenal ayat. Tapi kita mesti sebelum kita belajar kenal ayat tu, kita kenal dah kalimah tu. Kalimah harf apa, isim apa. Jadi sebelum ni kita kenal dengan warna. Itu pun memadai juga. Sebab kita memang kita belajar ni supaya kita boleh gunakan mushaf tu dan kita boleh terjemah. Ingat lagi tak kita punya objektif? Ingat lagi objektif kita pelajaran kita ni? Mula-mula untuk mengenal. Yes. Okey. Objektif modul 1 ni.
Objektif Mengenal. modul 1. 1 untuk mengenal kalimah. Mengenal kalimah. Jadi mengenal kalimah apa yang kita nak kenal tu? Balik semula. Kalimah harf, isim, fi'il. Mesti kenal kalimah, mesti kenal pembahagian kalimah. Macam mana nak kenal harf? Okey, melalui tanda dia. Isim ada tanda dia. Fi'il ada tanda dia. Macam itulah kita dah kenal. Lepas kita kenal, kita dah tahu kita boleh menterjemah. Kita boleh menterjemah kalimah. Kalau kita dah boleh menterjemah kalimah ni, dah tak susahlah untuk kita mempelajari struktur ayat. Struktur binaan ayat. Jadi struktur binaan ayat ni kita belajar bukan kita nak buat, tapi kita nak faham ayat-ayat dalam Quran tu. Apa yang dikatakan ayat. Jadi ayat ni dalam Quran, dalam bahasa Arab lah. Kalau bahasa Arab Quran dia senang dia apa? Sebab ayat tu tak berubah. Senang je. Kita tak payah cerita nak bercakap. Tak payah fikir jauh-jauh. Kita tinggal belajar kosakata dan juga kita perhatikan susunan tu. Jadi maksud dia apa kalau susunan dia macam ni? Gitu kan. Jadi ayat terbahagi kepada 2 jenis. Sebenarnya 3 pun boleh lah. Tapi saya lebih suka macam kita tengok dulu. Ayat ada 1 ayat lengkap dan ayat tidak lengkap. Dalam Quran ada banyak juga ayat tidak lengkap. Sebab tu kena belajar. Nampak macam tidak lengkap. Tapi kita kena belajarlah. Okey, ayat lengkap ada 2. 1 ayat namaan. Ataupun lebih ke sebenarnya nombor 1 sebelah kanan ya. Pertama ayat kerjaan. Yang kedua ayat namaan. Okay, nombor 1. Ini nombor 2. Ayat kerjaan dan ayat namaan. Apa dia ayat kerjaan? Ayat yang bermula dengan fi'il. Jadi kita kalau saya nak kata kena kenal fi'il. Tak boleh tiba-tiba nak tahu tapi tak kenal fi'il. Jadi kena kenal fi'il. Fi'il tu kita kalau tak ingat kita patah balik lah. Boleh tanyalah juga. Bukanlah tak boleh tanya maksud saya tu ya. Okey. Bermula dengan fi'il. Tu ayat kerjaan. Jadi kalau ayat namaan dia bermula dengan isim. Dengan isim. Ayat tidak lengkap. Ni kita anggap nombor 3 lah. Dia bermula dengan zaraf. Zaraf ni kita belum belajar. Tak apa, nanti kita akan belajar lah lepas ni. Bermula dengan zaraf ataupun harfu jar. Jadi kena ingat tu harfu jar. Bermula dengan harfu jar. Zaraf ataupun harfu jar. Itu dikira sebagai ayat tidak lengkap. Baik, kita pergi contoh yang pertama dulu. Kita tengok pada ayat kerjaan. Okey, bersedia? Baik, kita baca dulu nota ni. Itu saya punya penerangan. Ini nota yang macam lebih elok sikit. Kita bubuh dalam carta yang lebih baik lah. Jenis-jenis ayat. Ayat kerjaan dimulakan dengan kata kerja. Ayat namaan dimulakan dengan kata nama. Ayat tidak lengkap dimulakan dengan harfu jar ataupun zaraf. Zaraf ni nanti kita akan jumpa. So don't worry about that. Kita pergi dulu nombor 1. Sekarang kita kat mana? Kita di bahagian yang pertama. Nombor 1, ayat kerjaan. Dimulai kata kerja. Disebut sebagai jumlah fi'liyah. Dalam bahasa Arab disebut sebagai jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Baik, kita tengok contoh yang pertama. Okey, ni contoh 1. Nampak ni kata kerja. Kata kerja kalau kita tengok, kalau kita ingat lagi kita punya apa tu fi'il kan, kita nampak maksud saya kod dia. Ni kod dia apa? Ni fi'il apa?
Ingat tak? Madi. Betul. Fi'il madi. Maklum tu maknanya kita tahu pelaku dia. Jadi siapa pelaku dia? Cuba tengok kat situ. Wow. 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 Mereka. Jadi wow mereka. Jadi macam mana nak terjemah kalau kita jumpa ni? Ini telah berdiri oleh mereka. Ini walaupun dia satu perkataan, walaupun dia satu kalimah, dia adalah ayat yang sempurna. Okey, kita tengok contoh dia. Maknanya saya tulis mula kat sini. Okey, contoh ayat kerjaan ya. Contoh satu. Ayat tu macam mana? Qamu. Qamu. Jadi kita nampak dekat ujung ni bersambung dengan waw. Jadi kita tahu bila ayat ni struktur dia mestilah ada yang ayat kerjaan, yang dikatakan ayat kerjaan mesti ada fi'il dan ada fa'il. Apa maksud fa'il? Pelaku. Pelaku. Jadi ni struktur ayatnya. Struktur ayat kerjaan. Contoh yang pertama, dia mesti ada fi'il dan pelaku. Ni ayat lengkap dah ni. Ni dikira sebagai ayat lengkap. Contoh, ada fi'il dan pelaku. Lengkap. Okey, terjemahan macam mana? Kalau terjemahan dia, kamu tu telah berdiri oleh mereka. Telah berdiri oleh mereka. Jadi, ini telah berdiri. Telah berdiri ni adalah fi'ilnya. Ataupun kata kerja. Ini adalah pelakunya. Ayat lengkap dah. Dah ada. Kalau dalam bahasa kita biasa kita kata subjek dengan predikat kan. Boleh juga. Tapi cuma bila kita kata subjek predikat tu biasa subjek tu macam dalam bahasa Arab ni dia punya subjek ataupun dia punya untuk ayat kerjaan dia punya pelaku tu duduk di belakang. Dia akan datang selepas fi'il. Tapi kita bolehlah mafhumkan. Daripada situ kita tahulah kalau kita nak mafhumkan, maksudnya kita nak bagi dalam bahasa yang kita cakap ni, kita tahu dalam tu pelaku dia siapa. Ni pelaku. Ni contoh struktur yang pertama ya. Jadi telah berdiri oleh mereka. Kita tahu pelaku dia adalah mereka. Jadi kita kedepankan. Kita kedepankan mereka ni pelaku tu ke depan. Jadi kita kata terjemahan dia mereka telah berdiri. Ini struktur yang pertama. Ini struktur yang mafhum lah. Maknanya kita tak ada siapa bercakap macam ni kan, tak ada siapa bercakap telah berdiri oleh mereka, telah berjumpa oleh saya akannya macam tu. Kita belum pernah lagi. Kita tak cakap macam tu. Tapi bahasa Quran tu macam tu, bahasa Arab tu macam tu. Jadi bila kita tahu siapa pelaku, siapa yang melakukan dan siapa yang kena lakukan tu, kita boleh ubah suai tanpa mengubah maksud. Bukan ubah suai. Maaf. Kita boleh paraphrase, kita boleh ungkap semula tanpa mengubah maksud asal daripada Quran tu. Jadi kita nampak kat sini, yang mana kita terjemah oleh mereka tu kadang kita buat oleh dia kan. Kita buat oleh dia, berarti oleh dia itu adalah pelaku. Dia ke, mereka ke, engkau ke, itu pelaku. Jadi bila kita nak susun balik, kita nak cerita balik pada orang ataupun kita nak faham untuk diri kita, kita kedepankan pelaku tu, kita kata dia telah macam tu. Telah berdiri. Mereka telah berdiri. Contoh ayat yang lebih mudah. Perkataan yang kita dah gunakan. Ya. Jadi saya bagi contoh. Macam ni ayat kerjaan. Contoh kedua. Struktur yang pertama, contoh kedua, struktur masih yang ni tadi. Jadi struktur dia macam mana? Strukturnya fi'il
dan bercampur fa'il. dengan fa'il. Okey, fi'il dan fa'il. Jadi perkataannya apa? Sajadah. Contoh sajadah. Jadi kat sini kalau kita terjemah selalu kita terjemahkan telah sujud oleh ia. Jadi telah sujud oleh ia. Kita macam mana kita tahu dia ni oleh ni? Sebab itu kata dasar. Kalau kita ingat lagi. Mana pelaku dia? Pelaku dia tak nampak. Pelaku dia tersembunyi. Jadi telah sujud oleh ia, kita tahu ia ni adalah pelaku. Sekarang kita dah tahulah, kita sedang belajar, kita dah tahulah kan. Sajadah telah sujud oleh ia. Jadi kalau kita nak mafhumkan dia, Ia kita telah ni sujud. pelaku. Ya, betul. Ia telah sujud. Macam itulah. Jadi sebenarnya satu kalimah dalam bahasa Arab tu strukturnya dah lengkap dah. Ini pelaku, ini kata kerja. Kata kerja lampau. Macam mana tahu lampau? Sebab ada telah. Itu pentinglah yang tu. Okey, ini nampak struktur yang pertama. Boleh? Okey, insya-Allah. Boleh jelas tak? Yang lain? Senyap macam ni. Puan Aslinda seorang je nanti. Saya rasa saya ngajar dia. Saya okey je. Faham tak? Okey, kita Faham tengok. Ustaz ni. Faham sangat? Okey, kalau faham sangat, kalau faham, saya nak bergerak kepada struktur ayat kerjaan lengkap yang kedua. Contoh kedua, maksudnya contoh ayat kerjaan. Okey, contoh yang ni tadi kita dah tengok. Telah berdiri oleh mereka, telah sujud oleh ia. Kalau kamu, kalau apa ni? Qama telah berdiri oleh ia. Kalau kumtum telah berdiri oleh kamu. Kalau kumna telah berdiri oleh kami. Macam itulah. Ada perkataan ni macam dia ni macam qala. Sebab apa? Dia ada tengah-tengah dia ni ada alif. Jadi kalau pattern itu sama bolehlah kita assume nanti dia pun bab-bab yang lain pun macam tu juga. Telah boleh bersambung dengan dhamir yang lain. Contohnya dhamir na yang ada sukun sebelum dia tu. Dia akan jadi kumna, kumta, kumti. Telah berdiri oleh engkau, telah berdiri oleh aku, telah berdiri oleh engkau perempuan. Semua tu macam tu je, sama je. Itu kata kerja fi'il maklum. Kita boleh tengok kat sini lah. Telah berdiri oleh mereka. Sekarang saya nak bergerak pada kata kerja yang kedua. Yang mana struktur dia tu ada, sini ada fi'il, itu lepas tu ada fa'il. Fa'il yang dizahirkan. Kemudian ada maf'ulun bih. Maf'ulun bih, alah rasa susah pula. Jangan rasa susah, saya akan terangkan. Jadi struktur yang keduanya ialah fi'il campur fa'il dan maf'ulun bih. Ada dua. Okey, sebelum kita sampai sini, contoh yang kedua ni, sebelum sampai sini, satu perkara lagi saya nak tunjukkan. Okey. Kadang-kadang untuk fi'il madi yang macam ni, fi'il madi yang asal ni, fi'il madi yang kita selalu tengok, kod kita macam ni je, fi'il madi. Kita tak nampak kat sebelah dia ni, tak ada tulis pelaku tu, tak ada. Jadi kalau untuk fa'il madi yang biasa ni, ada kalanya dizahirkan pelaku. Contohnya, dia ni bercampur dengan isim. Lepas tu dia akan tambah dengan isim berbaris dhammah. Isim ni mesti baris dhammah. Kalau isim tu baris dhammah, contoh macam ni, sajada Muhammadun, kita tahu, kita akan dapat tahu. Maksudnya, kalau ada isim berbaris dhammah selepas fi'il madi macam ni. Selepas ni. Selepas fi'il madi yang kata dasar ni.
dia menunjukkan inilah fi'ilnya, ini fi'il dan ini pelaku. Pelakunya ni dizahirkan. Pelaku dizahirkan. Fi'il dan pelaku. Tambahlah. Okey. Jadi kita terjemah telah sujud oleh ia oleh Muhammad. Tak muat. Telah sujud oleh Muhammad. Telah sujud oleh ia oleh Muhammad. Jadi ada dua oleh dekat situ. Kita buanglah satu. Kita bolehlah strike out satu. Maknanya oleh Muhammad ni dizahirkan. Yang ni telah dizahirkan. Dia dah jadi dikeluarkanlah maknanya. Macam mana kita tahu dia ni yang Muhammad tu lah pelaku? Disebabkan baris dhammah. Disebabkan baris dhammah tu. Jadi oleh ia oleh Muhammad. Jadi kita bolehlah ayat ni telah sujud oleh Muhammad. Kita buanglah satu tadi tu. Sebab dia dah dizahirkan, ia ni dah bukan lagi misteri. Sekarang ia ni dah dizahirkan, kita tahu siapa telah sujud oleh Muhammad lah yang sujud. Mafhum? Muhammad telah sujud. Macam tu. Ni dikira masih lagi struktur yang sama. Fi'il campur fa'il. Ada kala fa'il tu dalam bentuk isim dan isim berbaris dhammah dan dizahirkan. Ni kalau ada isim berbaris dhammah selepas fi'il madhi, selepas fi'il madhi kata dasar ni yang menunjukkan ia tu, dia maksudnya dia adalah fa'il. Jadi dah siap lah, ni lengkap lah ni. Tapi dipanggil ayat apa ni? Ayat kerjaan ke ayat namaan? Ayat jumlah fi'liyah ke? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Sebab apa? Bermula dengan fi'il. Sebab dia bermula dengan fi'il. Contoh dalam Quran, khatamallahu. 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 Kita nampak dekat sini. Ni baris dhammah. Jadi terjemahan dia telah mengunci oleh ia. Ni embedded ni memang dah ada siap-siap oleh ia tu warna merah sebab dia sebenarnya dalam fi'il mesti ada fa'il. Tu kita kena ingatlah. Dalam fi'il mesti ada fa'il. Sama ada kita nampak, kita boleh kesan atau tidak, itu bergantung kepada kita lah. Kita dah belajar, kita boleh kesan. Kalau kita belum belajar, kita tak perasan. Telah mengunci oleh ia, telah mengunci oleh ia, oleh Allah. Kenapa nak tambah oleh tu? Sebab nak menunjukkan ia adalah pelaku. Bila ada dua oleh, kita dizahirkan pula, kita bolehlah keluarkan ni, telah mengunci oleh Allah. Kita tahulah. Jadi kalau kita mafhum, Allah telah mengunci. Kemudian ada struktur yang kedua, mengunci apa? Bila dia jadi lengkap, dia perlu ada objek. Ini kita tengah pergi pada contoh yang kedua ni. Jadi ada fi'il, ada fa'il, ada fa'il dan ada maf'ulun bih. Maf'ulun bih ni adalah objek. Boleh? Boleh follow ke? Senyap je semua ni. Wah, kelas pagi ni mengantuk ke tak faham? Okey, saya keluarkan ayat tu tadi. Saya buat dekat sini . Ustazah, tapi dia masih lengkap tak? Khatamallahu ni masih lengkap tak? Dia Jumlah lengkap. fi'il. Kalau dikira dia sebagai apa ni? Ayat kerjaan lah. Tapi kadang dari segi macam struktur tu bergantung kepada ayat. Kita macam ni, kita nak tengok benda tu kan.
Saya nak tunjukkan ni kejap. Khalaqallah tu. Kalau katakanlah tak ada, Allah tu tak ada. Ni kita kata dia jumlah fi'liyah lah. Bila dia je fi'il, dia tetap jumlah fi'liyah. Tak kisahlah dia lengkap ke tidak ke, dia jumlah fi'liyah. Yang penting fi'il tu dia jumlah fi'liyah. Yang tu. Dia maknanya dia ayat lengkap. Okey. Ada ke tidak ada objek ke apa ke, itu kemudian. Kita tengok seluruh ayat. Tapi kalau fi'il, dia sebenarnya lengkap. Di dalam tu dia dah ada sebab dia ada fi'il dan fa'il. Okey, khalaqallah kan tadi, khalaqallahu al-ard. Ada dua isim. Al-arda. Jadi kat sini ini adalah fi'ilnya. Ini fa'il. Ini adalah maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Belum boleh buat shortcut ni. Kita tulis dulu. Maf'ulun bih ataupun maf'ulun bih. Maf'ulun bih ni ejaan dia macam ni. Saya buat short form dia. Maf'ul bih. Maf'ulun bihi. Maf'ulun bih. Sebenarnya itulah tu maf'ulun bih. Maf'ulun bih ni senang cerita dalam bahasa kita ni kita kata objek. Ni bahasa belajar Melayu moden. Kalau Melayu dulu kata mangsa Kak Faizah? Betul ke? Okey, jadi khalaqallahul arda. Kat sini kita tahu dia ni fa'il dia. Katakanlah tak ada fa'il ni pun, ini adalah ayat lengkap. Maksudnya saya kata saya keluarkan. Kalau kita tak ada kan. Ni tak ada. Dikeluarkan. Katakanlah ya. Ni keluar. Jadi khalaqa al-ard. Khalaqa al-arda. Jadi terjemahan dia kerana dia objek nak menunjukkan dia ni baris fathah. Macam mana kita tahu dia objek? Macam mana sebab dia ni baris fathah. Bila ada isim berbaris fathah, dia selepas fi'il. Jadi dia merupakan objek. Dia bukan baris dhammah ni. Dia baris fathah. Jadi kalau macam tu kita tahu terjemahan dia telah mencipta oleh ia akan kita tambah akan bumi. Telah mencipta oleh ia akan bumi. Tapi kalau kita ada, katakanlah yang ni ada, dizahirkan. Katakan yang ini ada. Tetap ada. Ini struktur dia lah. Telah mencipta oleh ia, oleh Allah akan bumi. Telah mencipta oleh ia, tak nampak sebab dia dah jadi dekat-dekat ni. Telah mencipta oleh ia, oleh Allah akan bumi. Bumi itu objek. Jadi kita boleh kata mafhum dia sebab Allah ni sama, maksudnya bersama, maksud saya sama tu dia adalah pakai warna apa ni? Okey, ni kita dah tolak ni buang ni tadi kan sebab dah dizahirkan. Macam ni kita tahu sebab ada isim di baris dhammah. Jadi telah mencipta oleh Allah. Sekejap. Okey. Ni sahaja. Telah mencipta oleh Allah akan bumi. Mafhumnya Allah telah mencipta akan. Tak payah akan lagi lah. Kalau kita mafhum, tak payah akan. Ini dalam bahasa yang lebih mudah lah. Allah telah mencipta bumi itu. Tapi bila kita tengok susunan bahasa Arab, kita belajar ni kita tahu. Makanya kita tak boleh tersilap lah. Kalau baris tu lain sikit. Contohnya, kalau saya tukarkan baris tu. Kat situ kena peka pada baris.
Contohnya terus dekat sini. Khalaqallaha. Maknanya memang ni salah tau, ayat ni salah. Maksudnya dia dah maksud dia dah lain sikit. Kat sini dia jadi saya penggalkan, saya buat macam ni. Telah mencipta oleh ia. Akan Allah. Yang ini pula disebabkan kita nampak ada apa nama tadi? Baris dia dah lain. Baris dah lain, dia akan jadi akan Allah. Kita kata akan Allah pula. Ni maknanya ia mencipta Allah. Tak bolehlah jadi macam tu. Salah lah ni. Salah. Itu baris tu. Perasan tak? Faham tak tentang perubahan baris tu menunjukkan dia ni fa'il dan dia ni fi'il. Kalau struktur ayat tu macam tu. Dia kena susun, kita kena perhatikan susunan ayat, kita kena tengok baris ujung tu. Jadi kalau macam ni susunan struktur dia ialah fi'il, isim, isim. Cuma isim tu ialah isim berbaris dhammah, lepas tu isim berbaris fathah. Dia kena, ni jumlah fi'liyah lah ayat kerjaan ni. Fi'il, fa'il, kemudian maf'ulun bih. Saya nak cakap tentang susunan tu lah. Struktur tu dia ada. Okay, struktur ayat. Okay, ringkasnya. Struktur ayat. Struktur ayat kerjaan. Yang pertama, fi'il dan fa'il. Yang kedua, ada fi'il, fa'il dan maf'ulun bih. Ni kita tengok struktur dia. Yang dapat tak yang ni? Dapat tak pattern ni? Dapat. Dapat tak? Nak tanya Ustazah. Ya. Kalau maknanya setiap kali isim dia baris atas ni kan, dia mesti objek je. Kalau biasanya. Kalau dia maf'ulun bih, kalau dia datang selepas fi'il tu, biasanya dia memang objek. Macam itulah. Tapi Betul. maknanya kalau bukan ayat kerjaan tak semestinya ke? Macam tu ke? Boleh jadi. Hanya untuk ayat kerjaan lah. Ya, biasanya untuk ayat kerjaan. Siapa yang bertanya tu? Kak Ana. Kak Ana, Rohana. Kak Ana ya? Okey. Rohana. Betul. Tapi semua orang dah faham tak tu? Ayat ni, struktur ayat. Kita tengah belajar tentang apa ni? Tentang struktur ayat kerjaan. Ayat kerjaan adalah ayat yang lengkap, dimulai dengan kata kerja. Dalam kata kerja ni pun, dalam ayat kerjaan ni pun, ada yang kata kerja tu satu je. Satu je pun dah cukup dah. Maknanya dia dah lengkap. Sebab apa? Dalam fi'il, semua dah siap-siap ada fa'il. Sama ada tersembunyi ataupun dia ada bersambung dengan dhamir mutasil macam ni, ataupun dia tersembunyi. Ataupun maknanya ni contoh dia lah. Dia ada ayat kerjaan tu kita nampak satu kalimah, tapi sebenarnya dia adalah jumlah. Dia ayat yang lengkap. Mereka telah berdiri. Macam tu. Faham ke? Faham Ustazah. Okey, contoh yang lain faham ke? Puan Asnita dapat? Contoh kedua ialah struktur yang fi'il, lepas tu ada fa'il, lepas tu ada maf'ulun bih. Boleh tak kita cakap yang contoh? Apa dia? Rasanya bila ada Tak dengar. Jauh sangat bunyi macam sayuk. tidur. Rasanya bila jumlah tu ada Tak dengar, volume tak kuat kot. Apa dia? Bila ayat tu ada maf'ulun bih, maksudnya ayat jumlah tu kalau bahasa Melayu dia adalah ayat yang kompleks. Betul ke teacher? Tak. Bukan ayat kompleks. Bukan Ni ayat selapis lagi, masih selapis. Dia bukan ayat dua lapis. Dia ayat selapis. Tapi struktur dia macam tu. Ada subjek, ada predicate.
Maksudnya Dalam predikat tu ada objek. Macam itulah. Kadang-kadang ada kata kerja yang tak boleh tak ada objek. Mesti ada. Macam contoh makan ni biasanya kena ada. Macam contohnya Transitif. pukul. Macam pukul pun boleh juga. Kena ada. Kena ada yang kena mangsa tu kena ada. Jadi makan. Makan apa? Makan nasi. Telah makan oleh ia akan nasi. Macam itulah. Akan ni bila macam kita ada tak selesai lagi ayat tu tak selesai, maknanya ada lagi persoalan. Macam maknanya selalu ada objek lah perkataan tu. Saya menendang, tak boleh. Tapi ada juga kata kerja yang tak perlu. Dia menangis. Macam itulah. Saya menangis. Dia telah menangis. Tapi bila kata menangisi, apa tu kena ada objek pula. Menangisi permikian. Contohlah macam tu. Transitif dan tak transitif lah kan kita. Ya. Boleh juga cakap macam tu. Kalau ada objek tu biasanya transitif. Dia perlukan objek. Dia perlukan objek ni dalam bahasa Arab ada juga term dia. Muta'addi. Maknanya dia perlukan objek. Kalau lazim tu dia tak perlu. Dia kadang-kadang dia kena tambah dengan perkataan lain pula. Kita don't worry about that. Sekarang ni kita cuma, saya nak tanya je macam tu je. Faham tak? Nampak tak struktur ayat yang saya ceritakan ni? Setakat ni kita baru nampak 2 je. Ni ayat selapis, ayat kerjaan. Cerita dia, kerjaan ni mesti dimulakan dengan kata kerja. Jadi ada 2, setakat ni kita tengok ada 2 pattern. Satu kalimah tapi dia dah lengkap sebab dia dah ada fi'il dan fa'il. Maknanya dalam fi'il tu mungkin ini kata kerja yang intransitif tu. Kata kerja yang tak perlukan objek. Contoh macam tadi sujud. Dia boleh dah selesai dah sujud. Dia dah sujud. Macam dia tak payah nak tanya sujud apa. Dia tak ada. Itu sebagai tambahan je. Lepas tu kalau kita nak tambah, dia tambahan. Tapi kalau dari segi ayat tu dah lengkap. Contoh lagi, yang struktur yang kedua, fi'il, ada fa'il yang dizahirkan dan ada maf'ulun bih. Ayat yang lebih mudah lah kot. Semalam kita buat ayat tu, saya tuliskan di sini. Contoh ayatnya, qara'a al-Qur'ana. Bagi contoh sebelah. Qara'a al-Qur'ana. Jadi telah membaca oleh ia akan Al-Quran. Telah membaca oleh ia sini akan Al-Quran. Ini terus objek. Jadi yang ini apa dia? Dia punya struktur fi'il dan fa'il dia dah siap-siap dalam ni. Tapi kita tak sebut. Tak nampak. Sebab ni kata dasar kan. Ni sebelah ni apa? Ni maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Mungkin nak kena tengok contoh kot. Tengok contoh dalam Quran ya. Kita tengok contoh dalam Quran. Surah Al-Fatihah. Dia tak semestinya fi'il madi. Semua fi'il boleh jadi ayat kerjaan. Kalau dia bermula dengan fi'il, semua boleh jadi ayat kerjaan. Contoh di sini. Macam ni. Dia simple dia. Senang dah habis dah. Nak wudu. Dia sebenarnya nak wudukah. Saya tunjuk ni. Ihdina. Okey. Saya tunjuk yang nilai ya. Ihdina. Ihdi fi'il. Dalam tu ada fa'il. Siapa fa'il dia? Dia fi'il amar. Kita dah buat dah ni. Dalam ni sebenarnya 2 kalimah. 2 kalimah ni struktur yang kita sebut tadi. Struktur yang kita sebut tadi ni kalimah ni. Ini ada fi'il dan fa'il. Okey, siapa fa'il dia? Ini maf'ulun bih. Siapa fa'il dia? Ini engkau. Engkau. Fa'il dia engkau. Jadi tunjukilah oleh engkau. Ni dah selesai dah. Warna merah ni dah siap dah. Fi'il dia, ni fi'il dia. Engkau tu fa'il dia. Kami ni dia warna hitam.
akan kami. Maknanya dia tu objek. Dia tu objek. Lepas tu, Ustazah, lepas tu ada lagi satu. Ya, Kak Nah ke? Ros, Kak Ros. Ya, Ros. saya masih tak faham kenapa ada akan dalam bracket tu. Akan ni kita nak letak, nak tunjukkan objek. Tunjukilah oleh engkau akan kami. Sebab ada juga yang kan kita nampak ada oleh tu kan. Ni nak bagi tahu kita je lah. Ni salah satu teknik kita menterjemah. Kita boleh menterjemah untuk yang baris fathah, isim berbaris fathah ataupun ni dhamir. Ini dhamir. Dia Okey. bukan isim berbaris fathah. Kalau isim berbaris fathah yang ni. Isim berbaris fathah. Kita nak tunjukkan jika ada isim berbaris fathah ataupun dhamir yang datang selepas fi'il, itu adalah objek. Sebab ada banyak sebab dia baris fathah ni. Jadi bila yang kita tambah ni dari segi teknik menterjemah je. Jadi bila ada fathah dalam isim berbaris fathah, ada isim baris fathah selepas fi'il, dia adalah objek. Bila objek tu kita taruh akan. Sebab ada lagi yang lain yang berbaris fathah kita tak bubuh akan sebab dia bukan objek. Just nak bezakan. Ada objek, ada yang disebabkan dia adalah sifat, kadang-kadang disebabkan dia sebab dia kerana, nak menunjukkan maksud kerana. Jadi dia pun baris fathah juga. Jadi kita set apart yang kita letak akan menunjukkan objek. Sebab dia ada banyak sebab. Yang paling banyak sebab ialah sebab fathah ni. Kenapa dia baris fathah? Jadi yang paling banyak dalam Quran juga yang objek ni, menunjukkan objek akan jalan. Jadi objek tu ditanda dengan MFB, maknanya maf'ulun bih. Dia baris. Untuk terjemah kita nak bezakan tu. Kita tahu kita letak akan. Tak boleh terletak lain. Ada juga yang baris fathah tu menunjukkan apa? Dia menunjukkan hal. Kalau menunjukkan hal, kita tak boleh terjemah akan. Kita mesti terjemah dalam keadaan. Ada banyak sebab. Jadi situ je. Jadi macam buat masa ni bersabarlah dengan teknik ni. Tambahlah akan bila dia maf'ulun bih. Terima kasih. Okey, kitab-kitab yang dulu pun kalau kita tengok penterjemahan kan, terjemahan bahasa Arab ni dibuat macam tu. Nak kena bezakan. Kalau yang objek ni kita taruh akan. Kerana apa? Kalau tidak nanti kita tak boleh nak beza. Ada yang baris fathah ni kalau kita terjemah akan dia jadi hewayat, nanti maksud tu akan berubah. Tidak seperti yang ditafsirkan oleh Nabi dan sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Dapat InsyaAllah. Baik, jadi kat situ dia boleh jadi objek tu, maf'ulun bih tu boleh jadi lebih daripada satu. Macam dalam hal ni, ihdinas siratal mustaqim. Dia baris fathah, dia bukan baris fathah. Dia ni mabni, dia tak berubah tapi ada dhamir selepas fi'il. Jadi kita tambah akan. Maknanya dia adalah objek kepada tunjuk ni tadi. Tunjukilah oleh engkau akan kami. Akan jalan yang lurus. Akan jalan yang lurus. Ni kenapa pula tambah? Ini baris fathah juga. Kenapa tak tambah akan? Tak boleh sebab dia bukan maf'ulun bih. Dalam hal ni walaupun dia berbaris fathah, dia adalah sifat kepada jalan ni. Macam itulah. Ada sebab. Jadi kita taruh sifat. Jadi sifat ni dia ikut je yang ni. Kan? Boleh Ros? Okey Maksudnya Alhamdulillah. Terima kasih. setiap Kena tambah akan dalam perkataan ni dia tidak memberi maksud masa. Dia memberi maksud dalam bahasa Melayu lama, dia macam itulah, mangsa itulah yang kena buat tu. Mangsa ke penyambut Kak Faizah? Apa perkataan dia? Penyambut ya. Penyambut. Penyambut. Okey, kita boleh tengok dalam macam mana benda ni, the dynamics of this thing kan berlaku di dalam ayat Quran. Baik, kita buka mushaf kita tadi. Muka surat berapa ya? 20, muka surat 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
21 ni. 20. Muka surat 20. Okey, kita tengok ayat ni. Ni sebenarnya kita dah banyak yang kita boleh terjemah dah ni. Okey. Kita tengok pada ayat 127. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Baik. Wa kita dah tahu dia warna hijau ni kan? Dia ni harfu ataf. Dan ingatlah ketika. Okey, yarfa'u. Ni fi'il apa? Mudarat. Mudhari'. Tengok kat bawah dia. Yes, fi'il mudhari'. Mudhari'. Ada tanda huruf mudhara'ah. Jadi terjemahan dia, ia mengangkat. Sekarang ada isim berbaris dhammah. Jadi ia ni siapa? Kita tahu ni. Kerana ada Ibrahim, jadi tambah oleh Ibrahim. Kerana dialah fa'il kepada fi'il ni tadi. Ini maknanya fa'il yang dizahirkan. Dikeluarkan. Kalau kat sini tak nampak, tak ada tanda fa'il dia. Mana fa'il kat dalam yang ni? Tak ada. Mudhari' memang tak ada kan? Jadi ni yarfa'u. Maknanya dhamir dalam hal ni mustatir. Tapi dizahirkan. Macam mana kita tahu dizahirkan? Sebab ada isim berbaris dhammah selepas fi'il. Jadi isim tu Ibrahim. Ia mengangkat oleh Ibrahim. Nampak ni? Ni ada isim berbaris fathah. Jadi dia adalah objek kepada angkat. Angkat apa? Akan asas-asas. Akan asas-asas, jadi dia adalah maf'ulun bih. Dekat dalam hal ni dia maf'ulun bih. Ia mengangkat oleh Ibrahim akan asas-asas daripada Baitullah dan Ismail. Okey, dia ni korespon dengan siapa? Kita tengok baris dia. Dia korespon dengan siapa? Dia ataf. Dia Dengan baris dhammah. Kenapa tiba-tiba, macam kita rasa dia tiba-tiba wa Ismail. Macam tu kan. Tapi sebenarnya dia ni dia korespon sinilah. Jadi kalau kita mafhum, kita nampak baris dia tu, kita tahu. Maknanya ingatlah ketika Ibrahim dan Ismail mengangkat asas-asas daripada Baitullah. Tapi kalau kita tak tahu ni kenapa dia dekat sini ni, kita tak boleh nak buat kaitan tu. Kalaulah katakanlah dia ni baris fathah. Kalau dia baris fathah bererti Nabi Ibrahim angkat asas-asas dan juga mengangkat Ismail ketika tu. Maksud dia dah lain. Jadi kat situlah baris tu memainkan peranan. Kalau kita ni, maksud saya, kalau kita tak belajar nahu tu, kita tak tahu dia punya kita tak nampak. Ni dekat sini dalam ni dia jadi fa'il, tapi sini bukan fa'il, dia bukan fa'ilnya, tapi disebabkan ada huruf yang menghubungkan tu. Dia hubungkan yang sama baris. Jadi ayat ni bila kita dah nampak struktur dia tu, struktur dia apa? Ni fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Ini tambahan. Lepas tu fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Ni kat mana? Oh, dia ni sebenarnya kerana ada waw ni, dia sebenarnya sekali di sini. Faham ke? Saya tak jelas. Jelas tak? Tak jelas. Jelas. Macam senyap je semua. Tanya duduk tengok ni. Masya Allah, jelas Ustazah, jelas. Jelas. Nampak sangat. Apa tu semua terdiam tu dah takutlah saya ni. Bukanlah takut tapi macam alamak ai. Tangjuk sekejap. Fikir. Okey, berfikir tu betul satu lagi, jangan overthink tau. Cuba je hayati je perkataan-perkataan ni. Kalau kita letakkan ayat ni tadi, ayat yang kita buat contoh ni kan. Sekejap. Okey, fi'il dan fa'il. Dalam ni yang contoh kedua, dia ada fi'il. Maksud saya nak buat macam ni, kalau kita tambah cop. Ni
Okay, saya buat lagi satu contoh yang memang jelas. Kita jelas nampak ada pelaku yang dizahirkan. Qara'a Muhammadun. Ni pun bolehlah macam tadilah. Muhammadun Al-Qur'ana. Al-Qur'ana. Jadi di sini ni adalah fi'il. Ni struktur ni. Lepas tu ini adalah fa'il. Ini adalah maf'ulun bih. Objek. Okey, macam itulah. Ini struktur yang kita perlu pelajari. Ada lagi satu struktur. Struktur yang ketiga. Boleh tak kita habis yang hari ni? Saya ambil sikitlah masa lagi 3-4 minit ni. Yang ketiga ada fi'il majhul. Kita baru belajar ni. Semalam baru je kita belajar. Fi'il majhul dan naib fa'il. Kalau fa'il majhul tu, jadi kita belajar satu kalimah tu pun macam fi'il majhul tu pentinglah sebab dia adalah merupakan ayat kerjaan juga. Dia adalah salah satu daripada struktur ayat kerjaan, jumlah fi'liyah. Jadi tapi dia terdiri daripada fi'il majhul dan naib fa'il. Dia bukan fa'il lagi tapi naib fa'il. Okay, contoh yang ketiga ni. Contoh yang ketiga, khuliqah. Jadi tadi khalaqa. Sebelah sini khalaqa. Ni dah terbalikkan, dah jadi baris huruf awal berbaris dhammah, sebelum akhir berbaris kasrah. UI ni khuliqa al-insanu. Telah diciptakan ia manusia. Kita tak ada letak oleh kan? Sebab ia ni adalah maksud dia manusia. Manusia telah diciptakan. Macam itulah. Telah diciptakan ia manusia, bukan oleh manusia. Manusia itu telah diciptakan. Manusia tidak terjadi sendiri. Maksudnya macam itulah. Jadi khuliqa al-insanu, telah diciptakan ia manusia. Ini struktur yang ketiga. Dia dimulakan dengan fi'il majhul dan selepasnya ada isim berbaris dhammah juga. Bila dia mulakan dengan fi'il, tapi fi'il tu fi'il apa? Fi'il majhul yang ada struktur dia macam mana? UI. UI tu. Lepas tu selepas dia ada isim berbaris dhammah. Maknanya struktur dia ialah fi'il majhul dan naib fa'il. Jelas? Boleh? InsyaAllah. Dapat Boleh. InsyaAllah. InsyaAllah ta'ala. Semoga Allah mudahkanlah urusan kita ni dalam menuntut ilmu. Mudahkan urusan kita nak belajar kalamnya. Semoga kita semua dapat membersihkan niat kita, hati kita. Kita belajar ni bukan tujuan lain tapi tujuan nak faham. Nak faham ya Allah apa yang kau katakan. Jadi macam ayat yang tadi kita belajar, perkataan ayat 127 ni kan. Jadi ingatlah ketika Allah kata ni, jadi dekat sini kita dah nampak dah. Rabbana. Ini kenapa baris atas ni? Baris atas ni kat sini dia bukan bermaksud dia maf'ulun bih. Sebab dia permulaan ayat. Tapi dia baris fathah. Kenapa pula? Sebenarnya dia adalah seruan. Jadi kita pun terjemah, wahai Tuhan bagi kami. Maknanya ini adalah doa daripada Nabi Ibrahim. Dia sedang berdoa. Waktu dia doa ni, bila kita tahu ini adalah cakap ajuk, kita dalam kepala kita dah dengarlah mesej tu, mana kita boleh tambahkan open inverted commas. Ni maknanya dialog Nabi Ibrahim. Ataupun bukan dialog, monolog dia. Ataupun dia punya percakapan. Yang kat sini daripada awal ni tadi, wah, ni Allah cerita, ini Quran lah. Lepas tu dalam Quran ini rekod, Allah rekodkan. Beginilah Nabi berdoa. Wahai Tuhan bagi kami, terimalah oleh engkau. Ni kita tahulah dia kata Tuhan kami. Ini pun jumlah fi'liyah ni. Macam mana kita boleh terjemah terimalah oleh engkau? Sebab dia baris sukun. Ini tanda untuk FA, fi'il amar. Lepas tu dia kata, terimalah oleh engkau daripada kami. Sesungguhnya engkau adalah. Ni kenapa baris dhammah macam ni kita taruh adalah pula? Kenapa kita tak boleh taruh oleh? Sebab dia bukan jumlah
fi'liyah. Jadi jangan kita, ni semua ada sebab maknanya. Jadi kat sini kita kata adalah maha mendengar, adalah maha mengetahui. Dua. Macam itulah. Semua baris-baris tu adalah suara kepada macam mana kita nak tahu tadi nak letak ni quote mak ke. Maknanya ni dia Nabi Ibrahim punya cakap. Sebab dia dah ayat-ayat yang lain. Ni baru cerita ayat kompleks ni. Ayat ni dalamnya ada beberapa ayat yang digabungkan menjadi satu ayat. Struktur. Tapi sebelum kita belajar ayat kompleks tu, kita kena nampak struktur ayat yang mudah, ayat simple, ayat selapis. Ada ni ayat selapis. Contoh macam tadi itulah kita tengok ayat selapis. Ini semua ayat selapis saja. Ayat selapis. Walaupun ada dua dia punya maf'ul bih ni masih lagi dikira sebagai ayat selapis. Ini pun satu kalimah pun ayat. Ya, dalam bahasa Arab tu satu perkataan tu ada kala dia boleh cukup dah untuk menjadi ayat. Jumlah yang lengkap. Jumlah fi'liyah, jumlah yang lengkap. Baiklah, ada soalan? Soalan pun tak ada, komen pun tak ada. Nak nangis. Tengah menghadam. Sedih rasa kalau tak ada respons. Ustazah, Ya. nak tanya yang ni kan, khuliqal insanu ni, maknanya dia pattern dia memang mesti macam tu ya. Kalau fi'il majhul ni, dia mesti baris dia tu depan lah. Itu fi'il Tak boleh majhul. lain ya. Dia tak Dia boleh. tak. Dia mabni, dia kekal macam tu. Kalau mudhari' tu dia baris akhir yang berubah. Dia ni tak. Okey, kalau khuliqal insan ni dia akan biasanya, kalau ayat ni lah, ayat ni dia ada sambung sikit. Khuliqal insanu halu'a. Contohnya dalam ayat tu kan, itu baris fathah kan? Baris fathah. Dia kata, Allah kata dalam surah apa ni? Surah Ma'arij Innal insana khuliqal insanu halu'a. Contoh macam itulah. Jadi ni baris fathah ni. Ini baris fathah. Tapi kat sini dia bukan maf'ulun bih sebab tak boleh lah. Dia tak boleh maf'ulun bih sebab dia fi'il majhul. Jadi kita kena terjemahkan lain pula. Dia ada sebab pula yang lain. Jadi tak boleh letak akan tu kat sini. Tak boleh. Telah diciptakan ia manusia itu halu'a. Akan halu'a. Tak boleh. Sebab dia bukan lah. Yang dalam hal ni dia bukan. Jadi yang bila kita tambah akan hanya menunjukkan dia menunjukkan objek sahaja. Yang tambah akan tu. Jadi kita baru belajar sebab yang tu akan je lah. Yang paling banyak dalam Quran pun akan lah. Yang akan yang menunjukkan dia objek. Maf'ulun bih. Baiklah. Ada Boleh lagi? tak, Ustazah? Kita Apa dia? kata yang, boleh tak kita kata yang objek tu maknanya yang kena buat tu? Betul. Ya? Cuma istilah dalam bahasa Melayu tu kadang-kadang pun dia berubah juga. Saya yang tak tahu. Okey, bukan dia berubah, mungkin dia tak berubah. Yang kena buat ataupun ada orang kata mangsa, ada yang kata penyambut. Bukan penyambut saya tak tahu. Istilah Kalau dalam bahasa ikut Melayu tak pasti. Tata Kak bahasa Zul. Dewan sekarang penyambut lah. Tapi kalau Ah. dulu kan, Mm-mm. kalau Zakbar tu apa? Mangsa lah kan? Mangsa. Melampau tak melampau. Melampau. Jadi istilah dalam bahasa Melayu tu kalau yang kita boleh tanya dengan Puan Zawiyah ataupun dengan Kak Faizah. Tapi dari segi bahasa Arab dia tu dia sebut maf'ulun bih. Yang paling dekat yang saya boleh ceritakan dia objek. Macam itulah. Ada objek. Tapi dari segi istilah saya tak pandai sangat yang bahasa Melayu tu. Tapi tahu dia objek lah. Kalau kata pemangsa pula. Mangsa tu pun itu saya faham dulu maksud dia mangsa. Sekarang katanya penyambut. Okeylah. Jadi kita bolehlah tambah kat situ. Untuk yang yalah, kita boleh kata di sini maksudnya pun penyambut. Penyambut Kak Faizah. Dia kalau ikut tata bahasa Dewan, penyambut tu kalau untuk yang tak transitif. Kalau transitif dia mesti objek. Objek lah. Memang perkataan objek lah. Ya, kita guna perkataan objek. Baik. Jadi kita kekalkan objek. Bukan penyambut. Maksud kalau macam ni Kalau kamu
maksudnya dia berdiri contoh di bawah pokok gitu. Adalah. Ya. Itu Tahta penyambut. syajar. Itu penyambut lah. Oh, Ya, okey. itu penyambut. Faham? Okay, nanti kita akan belajar benda tu. Saya tahu sekarang. Apa dia? Tu. Penyambut tu boleh jadi zaraf tu. Ataupun syibhi jumlah ayat yang tak lengkap. Ayat yang nombor 3 ni nanti insya-Allah. Baiklah. Ada soalan lain? Kalau tak ada soalan saya memang susah hati tau. Lepas tu dia tak ada pula sambutan yang macam nak jawab-jawab kan. Kita belum buat latihan kot. Jadi saya rasa macam Okey. Cari contoh lagi lah tu Ustazah. Nak sort. Contoh. Cari contoh lagi. Lah. Okey. InsyaAllah kita sambung lagi besok. Jadi kalau ada soalan, cuba Esok hari Jumaat. Bukan esok lah, maksudnya the next class. Saya orang Johor ni semua esok. Semua kemarin, semua kemarin. Kadang-kadang tahun dulu pun saya cakap kemarin. Teacher, next week minggu last ya teacher. Ya betul. Lagi 4 hari je Kak Su. 4 kali kelas. Bukan 4 hari. Tak sampai 1 hari pun. 1 jam jadi dalam 4 jam je. InsyaAllah. Dah nak habis dah. Ni lepas ni tak ada dah. Ni this is the last. Benda latihan. Jenis ayat. Nanti kita buat latihan ni lah. Tapi sebelum buat latihan tu kena kenal dulu ayat selapis ni. Baik, ada soalan? Tak ada? Aduh, ayolah, okey lah. Kalau macam tu, that's my cue lah to end the session ya. Baik, aku lu qauli hadza. Saya end ya Kak Faiza? Okey. Baik. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم اللهم اجعل هذا جمعنا جمع المرحومة وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم إنا نسألك حبك وحب ما يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم إنا نعوذ بك من الأربع ومن علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.